Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Syahiza. Okey, hari ni kita akan belajar lagi subjek Bahasa Melayu. Baik, untuk hari ni kita akan belajar satu tajuk dan pada akhir pembelajaran nanti kamu akan dapat menulis karangan laporan dengan format yang tepat dan bahasa yang santun. Okey, jadi maksudnya di sini kita akan belajar laporan dengan format yang betul. Okey, bila ingat laporan mesti tahu itu ialah karangan berformat. Okey, untuk saya bagi mengingatkan murid-murid, saya ringkaskan. Ingat laporan, ingatlah 3T. Apakah itu 3T? Okey, kita tengok sama-sama. Okey, 3T. T1 ialah tajuk, T2 ialah tanda tangan, T3 ialah tarikh. Maksudnya kamu mula T1, kamu turun kepada T2, kamu pergi kepada T3 dalam bentuk L. Ingat ya, untuk format ni ingat bentuk L sebab ada cara, sebab cikgu tak nak kamu tertukar antara tanda tangan dengan tarikh. Kalau kamu turun T1, T3 kamu akan jadi confused. Jadi kena turun T1, T2 dan T3. Akhirnya kamu akan dapat format dia, kamu ingat T1 tajuk, T2 tanda tangan dan T3 tarikh. Baik. Setelah selesai untuk laporan, setelah selesai untuk format, kita akan cari isi. Okey, untuk mencari isi laporan samalah seperti untuk berita, catatan. Sebab apa? Semua karangan yang kamu tulis adalah yang telah berlaku. Okey, untuk laporan mestilah kita melaporkan peristiwa yang telah berlaku. Ingat ya, peristiwa yang telah berlaku. Baik, untuk mencari isi saya buat ringkasan. Ringkaskan saya kata apa? Untuk mencari isi kita guna konsep 5 wife 1 husband. Okey, apa tu wife? What, when, where, who dan why. Dan husband ialah how. Jadi untuk menulis karangan laporan kamu mesti tahu what, apa yang berlaku, when, bila berlaku, where, di mana berlaku, who, siapa yang terlibat, why, mengapa berlaku dan how, bagaimana boleh berlaku, bagaimanakah kesannya. Okey, baik. Kita akan tengok satu persatu nanti. Sekarang kita tengok contoh laporan. Okey, untuk hari ni cikgu bagi contoh laporan sukan. Jadi kamu boleh baca, kamu tengok bagaimana urutan isi cikgu buat bergantung kepada 5 wife 1 husband. Okey, jelas untuk laporan hari ni. Okey, baik. Seterusnya tajuk kita pada hari ni ialah kelas kamu telah mengadakan gotong royong untuk membersihkan kelas. Sebagai setiausaha kamu diminta untuk menulis laporan tersebut. Tulis laporan selengkapnya. Okey, kata kunci di sini telah mengadakan gotong royong. Jadi kamu tak akan tulis karangan kelas saya akan mengadakan. Automatik kamu set benda tu kamu telah lakukan ya. Baik, kamu sebagai setiausaha ada jawatan di sini setiausaha untuk menulis semasa format nanti. Okey, faham setakat ini untuk tajuk? Kita teruskan untuk cara membuat kerangka karangan. Okey, untuk pendahuluan, cikgu masukkan konsep 5 wife 1 husband iaitu apa, bila, di mana dan siapa. Okey, jadi di sini apa, kelas 6 Anggrek buat apa, telah mengadakan gotong royong. Bila, pada 10 Mei. Di mana, di dalam kelas mereka. Siapa, semua murid dan guru terlibat dalam aktiviti tersebut. Okey, secara tak langsung untuk perenggan pertama, pendahuluan kamu lengkap ada apa, bila, di mana dan siapa. Untuk perenggan kedua dalam kerangka karangan ialah isi 1. Mengapa ataupun apakah tujuan kita mengadakan gotong royong membersihkan kelas tersebut. Jadi tujuan dia adalah untuk menceriakan kelas serta dapat mengeratkan silaturahim antara murid dan guru serta antara murid dan murid. Okey.
Untuk seandainya perenggan kedua kamu ringkas sebab masuk tujuan saja, kamu boleh masuk isi kedua sekali dalam perenggan yang sama. Masukkan aktiviti sebelum aktiviti sebelum gotong royong tersebut. Mungkin cikgu buat pesanan suruh kamu membawa alatan pada hari tersebut, serta cikgu telah tetapkan pembahagian tugas antara murid, iaitu ada yang mengelak tingkap, ada yang menyusun buku, ikut tugasan ya. Baik, seterusnya kerangka kerangan yang terusnya, isi ketiga iaitu aktiviti semasa. Apakah aktiviti yang kita lakukan semasa hari tersebut? Okey, jadi maksudnya di sini kita mulakan ikut kumpulan, ada yang mengecat dinding supaya kelihatan ceria, ubah yang kotor. Okey, lepas tu ada kumpulan yang mengelak tingkap menggunakan kain. Lepas tu ada kumpulan yang menyapu sampah, ada kumpulan yang menampar poster ataupun info pada papan kenyataan seperti jadual tugas dan bagai-bagai maklumat tentang mata pelajaran. Dan ada kumpulan juga yang menyusun meja. Okey, untuk aktiviti semasa ni, kamu boleh buat penerangan apa yang mereka lakukan, sebab apa mereka lakukan dan kesan daripada mereka lakukan tersebut. Okey, seterusnya untuk kerangka karangan isi keempat, masih lagi aktiviti semasa. Okey, mungkin setelah menjalankan tugas, murid-murid akan berhenti rehat untuk menikmati makanan. Okey, selepas makan, rehat, kamu menyambung aktiviti yang belum selesai. Okey, kamu melakukan aktiviti tersebut hingga selesai dan kamu dapatlah hasil kerja. Okey, hasil tu apa yang kita rasa selepas kelas kita berubah setelah berlakunya gotong royong tersebut. Okey, dan masuklah kepada penutup, iaitu kita akan nyatakan aktiviti selepas gotong royong tersebut. Okey, apa yang kamu lakukan? Okey, setelah selesai semua, kamu menyimpan alatan untuk dibawa pulang ataupun dihantar ke stor sekolah. Dan lepas tu, penutup yang paling penting ialah bagaimana perasaan kamu setelah siap gotong royong. Okey, mungkin kamu rasa apa? Kelas telah kelihatan kemas, bersih dan ceria. Jadi perasaan kamu apa? Berasa bangga, puas hati walaupun penat, tapi kamu puas hati sebab kelas kamu telah berubah dan kamu lebih bersemangat untuk belajar. Okey, itulah penutup. Jadi kamu kena ingat balik setelah selesai tulis, maksudnya ada tajuk, ada pendahuluan, ada isi semua lengkap, lebih kurang 6 perenggan dan jangan lupa untuk tanda tangan serta tarikh. Untuk tanda tangan, mula kamu laporan disediakan oleh siapa, tanda tangan, nama jangan lupa dalam kurungan huruf besar dan di situ ada jawatan setiausaha program gotong royong. Okey, cukup. Dan penutup dan akhir sekali jangan lupa tulis tarikh. Itu sahaja karangan untuk laporan. Cikgu harap kamu dapat siapkan laporan dalam masa yang telah cikgu tetapkan. Baik, itu saja. Setiap kerja yang dihantar perlu masukkan dalam Padlet. Cikgu ucapkan tahniah kepada murid-murid yang dapat menyelesaikan tugasan yang cikgu beri. Bye-bye. Assalamualaikum.